Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Pada muka surat yang ke-11, Allah mengirimkan nur kepada hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah hai orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, bahawa nur yang diutus Allah ke dalam dada hamba-Nya berasal dari nur Allah. Dia ada makna tu, orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Maknanya siapa yang nak dekat, siapa yang tak nak, sudah. Maknanya bukannya semua orang yang memahami perihal kedekatan dengan Allah. Ramai orang cakap kita nak bertakarub kepada Allah. Bertakarub tu maksudnya apa? Bertakarub tu maksudnya nak dekat dengan Allah. Jadi bila nak mendekati, mesti ada perjalanan untuk dekat itu. Jadi kalau nak berjalan untuk mendekati itu, sebelum ini kita terangkan dalam dimensi bekalannya selawat, kan? Kenderaannya selawat, rawatannya selawat, kuncinya selawat, jalannya selawat, itu. Okey, sekarang kita masuk lagi satu lagi dimensi yang baru. Perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah merupakan perjalanan nur ala nur. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam dimensi bicara kita dalam konteks ini adalah mendekatkan Allah yang sifatnya nur. Sebelum ini kita mendekatkan diri kepada Allah, kita memandang dalam konteks sifat Allah itu Ar-Rahman. Jadi bila kita nak mendekati Ar-Rahman, kita kena memuji-muji kenyataan Ar-Rahmannya. Dan kenyataan Ar-Rahmannya itu siapa? Nabi SAW. Maka selamanya dengan selawat. Dan itu pintunya, itu foundationnya, itu dia punya basic dia, tulang belakang dia. Sekarang kita memperihalkan soal perjalanan. Jadi cahaya dia tidak bersifat statik. Cahaya dia bersifat memancar. Maka untuk menggerakkan itu, maka pada dimensi kita sekarang ini 2016, kita bicara nur. Maknanya kita nak mendekatkan diri kepada Allah yang sifatnya nur, maka kita perlu dalam perjalanan nur dan kenderaan nur, bekalan nur. Dan nur itu, kenyataan nur Allah itu juga pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Dia ada beberapa sifat Allah yang Allah nisbahkan kepada Nabi SAW. Hello? Ayo. Sekejap. Ya, sebentar. Kayang. Jadi ada beberapa nama dan sifat Allah yang Allah nisbahkan kepada baginda Nabi SAW. Yang paling ketara, Nabi itu rahmatan lil alamin, menisbahkan sifat Ar-Rahman Allah kepada baginda Nabi SAW. Tetapi maknanya dalam dia sebut Allah Ta'ala Ar-Rahman, Nabi itu rahmatan lil alamin. Okey. Yang kedua, sifat nur. Allah sifatnya nur dan Allah memberi gelaran kepada Nabi SAW dengan gelaran nur. Begitu. Jadi antara yang lain, khalqin azim. Maksudnya Allah Ta'ala sifatnya azim. Qul ya azim. Ingat qasidah. Antal azim qad hammana hammul azim wa kullu hammin hammana ya hulu bismika ya azim. Okey, Allah Ta'ala itu namanya azim. Dan Allah Ta'ala memberi jolokan nisbah sifat al-azim itu juga kepada Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW di atas penciptaan yang hebat, yang agung. Gitu. Jadi sebenarnya di situ Allah puji siapa? Maka di situ bidalannya Allah zatnya memuji sifatnya. Jadi banyak itu bidalannya begitulah. Okey, tak apa. Jadi dekat sini siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dalam konteks kita ini,
kita memandang Allah Ta'ala tu sifatnya nur, maka perjalanannya perjalanan nur, kenderaannya kenderaan nur, bekalannya bekalan nur. Okey, dan di situlah maksudnya nur ala nur, cahaya atas cahaya. Okey. Sebab dalam dimensi kita bicara tentang yang sebelum ini tentang sifat Ar-Rahman itu, merapati Allah dengan memandang Allah sifatnya Ar-Rahman itu, kita tak ketara tentang dimensi perjalanan. Tapi bila kita faham tentang sifat nur, mana ada nur yang duduk statik, mana ada nur yang duduk statik, sehingga dalam ilmu sains pun disebut maknanya jaraknya adalah setahun perjalanan cahaya, kan? Kalau tengok Star Trek dulu, ingat Star Trek ke? Tengok Star Trek, Star Trek, lepas tu Starman, apa lagi? Tak tahu Starman yang buka. Okey, jadi maksudnya kat situ ada keluar dalam ilmu sains perjalanan cahaya. Maknanya cahaya bersifat apa dia? Berjalan. Sekarang ni tahun 2016 ni memang betul-betul kita nak endorsekan berjalan. Begitu. Jadi di sini Allah mengirimkan nur kepada hamba-Nya bagi siapa yang ingin mendekati sifat nurnya. Begitu. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat? Bukannya kita perlu berjalan. Yang perlu kita buat adalah memenuhi asbab supaya kita diperjalankan Allah dengan cara apa dia? Berniat dan memenuhi segala perkara yang dikategorikan sebagai asbab mendapat limpahan nur. Bila dah dapat nur, nur itulah yang memperjalankan. Bidalannya begitu. Nak katanya benda mudah. Faham ke tak faham ke, maksiat ke taat ke, itu silih berganti. Okey, gembira ke, sedih ke, silih berganti. Jangan menyebabkan itu menyebabkan kita tersangkut dalam perjalanan. Okey, mana anak buat hal ke, anak okey ke, hal kekeluargaan dengan mertua, dengan menantu, dengan besan, dengan isteri dan suami dan anak-anak ke, tak ada masalah. Itu silih berganti. Yang penting kita niat, ya Allah, kok mana pun keadaanku, jangan Engkau putuskan limpahan nur ke dalam rohaniku dan ahli keluargaku. Jadikan diriku asbab nur untuk suamiku, jadikan diriku asbab nur untuk isteriku, jadikan aku sebagai ibu bapa asbab nur kepada anak-anakku, jadikan anak-anakku asbab nur untuk diri kami ibu bapanya, jadikan diriku asbab nur untuk semua pengajianku, dan jemaah pengajian asbab nur untuk diriku, aku asbab nur untuk taman ke mana, semuanya kita kata, ya Allah, jadikan semua yang terlibat dengan kehidupanku, jadikan ia asbab nur untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Dah, insya-Allah kita akan rasa tak selesa dalam mengkritik, melainkan yang berkadaran. Insya-Allah kita akan rasa mudah untuk memaafkan. Insya-Allah kita akan rasa mudah untuk mengasihi sesama manusia. Hatta orang kafir pun kita rasa macam dia ini berhak untuk mendapat nur. Tengah lagi dia perlu melakukan perkara yang menghilangkan hijabnya daripada terhalang daripada menerima nur. Okey, kod mana pun garis kat situ orang yang ingin dekat kepada Allah. Jadikanlah kita, ya Allah, sebagai dari kalangan hamba-hamba-Mu yang ingin dekat kepadamu, maka limpahkanlah kami nur supaya benar kami dekat dengan nur-Mu. Gitulah. Lalu dari nur Allah mengalir kepada Rasulullah SAW, utusan Allah. Ketika itu nur Allah diberi nama oleh Allah dengan nama Nur Muhammad. Ni kita dah bicara awal lagi, kan? Kita bicara awal lagi tentang apa yang kita maksudkan dengan Nur Muhammad dalam konteks kita ini. Setelah nur masuk ke dalam dada hamba-Nya, ia mengomandoi. Komando. Faham? Kena tengok filem, maknanya apa? Bukan di A-Team, combat. Ia mengomandoi, maknanya menjadi komando amal ibadah yang diperintah Allah. Okey. Adakah bila kita kata kita ingin mendekati Allah, dalam konteks kita mendekati sifat nur Allah, zat tak bercara lah kita, ya? Okey. Maka dengan itu Allah melimpahkan nur kepada kita melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu nur tersebut diberi nama dengan nama Nur Muhammad, iaitu nur yang terpuji. Kemudian kita dah berada dalam momentum itu. Kita diperkirakan saja berada dalam momentum itu,
apabila sekira-kira kita telah selesai menjalankan asbab untuk Allah melimpahkan nur, itu je. Okey, masing-masing ambil asbab masing-masing. Jadi tak ada memaksa. Kalau hak ni nak guna asbab solat duha lah. Kalau yang ni asbab solat tahajud lah. Kalau yang ni asbabnya nak baca Quran, bacalah. Ada orang lain asbabnya nak pegang Quran saja, peganglah. Ada orang nak apa-apa saja asbab. Jadikanlah kehidupannya asbab. Hatta kalau asbab itu maknanya kerja dia sekalipun. Katalah kerja dia maknanya repair pencawang telefon. Okey. Jadi dia tu, ya Allah, aku repair pencawang telefon ni asbab untuk kalau orang nak telefon tu maknanya supaya menelpon perkara-perkara yang baik. Kita niat gitu je. Perkara menelpon guru dengan murid, guru dengan guru, maknanya gitu. Ya Allah, maknanya seperti mana engkau izinkan pancaran gelombang komunikasi ni, izinkan juga orang yang menggunakan pancaran gelombang ini untuk mendapat limpahan nur. Nampak macam je tak ya kan? Benda ni benda rohani. Kita niat saja kepada Allah. Ini saja yang aku pandai buat untuk manfaat kepada umat. Jadi kan, bagaimana mudah-mudahan umat menggunakan perkara ini dengan tujuan yang baik, maka jadikan ini asbab untuk aku dapat limpahan nur. Maka dia outstation lah satu Malaysia ni, panjatlah mana-mana pencawang, pegang screwdriver ke apa ke bagai, tekanlah komputer macam mana pun, semuanya itu bahagian dia. Maka jangan kita kata, hai, asyik duk panjat pencawang je, bila nak tahajudnya? Jangan haraplah nak tahajud. Contoh, nampak tak? Jadi kita jangan memaksa orang memakai topi kita, tapi kita mendoakan orang dengan topi orang itu. Mudah-mudahan kita dengan topi kita pun ada kebaikan. Jadi maknanya kita akan automatically kurang mengkritik. Contohnya di kalangan bonda-bonda, nak ambil asbab dapat limpahan nur, jaga cucu. Jagalah cucu. Dulu kita kata jaga cucu tak habis-habis, bila nak belajarnya? Maknanya kita ambil syarat belajar yang fardu ain. Belajar yang lanjut-lanjut tu tak payah. Lepas dah faham fardu ain ni, maka kita jaga cucu. Maka kalau kawan kita kata, bila nak datang majlis zikir ni, asyik duk jaga cucu je, asyik duk layan suami je, bila awak nak beramal ni tu kita ni, suami ke, cucu ke, kita zikir je. Jangan begitu. Maknanya kita kata tak apa. Biasanya orang yang tak dapat datang zikir tu, dia akan sedih. Hari ni kena layan ayah anda begini, anak anda kita begini, cucu anda begini, lepas tu kendurinda. Faham? Kenduri. Orang pencen ni jadi YB terus lah, yang berhormat, dijemput untuk melawat kawasan. Kawasan mana? Kawasan kenduri kahwin. Okey, jadi maksudnya ada tuntutan-tuntutan yang pelbagai. Maka yang penting kita ada satu majlis ilmu, satu majlis zikir, dan ada perkara yang kita ingatkan sebagai khidmat untuk fi sabilillah. Sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu, sama ada orang nampak atau tak nampak. Paling rendah niat sedekah dekat masjid dan surau misalnya. Okey, yang penting kekal tiga benda ni. Selebihnya buatlah apa saja yang perlu kita buat. Niatnya, ya Allah, jadikanlah aku pergi kenduri ni asbab untuk tuan rumah, mempelainya, tetamunya semua mendapat nur. Maka aku berselawat kepada nur Rasulullah SAW, supaya semuanya mendapat limpahan nur. Kalau Rasulullah mendoakan aku dengan asbab aku berselawat, ya Allah, izinkan juga doa itu diperoleh oleh semua yang hadir dalam majlis kenduri ini. Maka datanglah kenduri sebanyak-banyaknya. Sekarang ni kalau datang kenduri, Allah kenyang dah, tak datang lah. Nampak sangat datang kenduri tu nak makan. Kemudian bila dah kenyang, kenduri jemputan yang kelima tak datang dah lah. Sebab apa? Dah kenyang. Kalau dengan asbab limpahan nur, macam mana pun kita datang. Ini contoh-contoh mudah nak faham. Apa ya? Untuk dia katakan memenuhi asbab saja. Okey, habis. Jadi bila orang dah diperkirakan dalam perjalanan nur itu, adakah dia terus-terus tak bermaksiat, tak berdosa? Sehingga bila kita tengok suami kita ulang-alik dari jauh ni, nak mengaji kitab Nur ala Nur ni, balik rumah suami kita bangun subuh terlepas. Suami kita bila nak marah anak, keluar perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Misalnya, kita sebagai isteri, bang, mengaji je kitab Nur ala Nur, tak ada apa. Adakah begitu pendekatan kita? Ataupun kita tengok anak kita, maknanya
belajar kitab Nur ala Nur, bagi majlis zikir setiap minggu dan sebagainya, tapi dengan suami pun tak dapat nak sabar. Dah marah-marah, mengadu kat kita. Mak mengadu. Lepas tu mak, yang si mak kata, kata mana zikir kan? Mana zikir kamu pergi? Sentap. Ini mak yang tak cerdik. Mengadu kat bapak pula. Bapak, kamu kan ngaji tauhid kan? Maknanya pergilah balik. Maknanya anak tu lagi spoil. Maknanya kita kena faham, kalau kita dalam pengajian Nur ala Nur ini, kita tetap akan diuji dengan kegelinciran. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada sayap khauf dan roja. Maka di situ kita melihat kegelinciran-kegelinciran kita itu sebagai nikmat dari Allah. Supaya apa? Kita tak berasa syok sendiri dan berasa baik. Digelincirkan Allah. Tapi jangan salahkan Allah. Ini kita mencari kenapa Allah mentadbir begitu pada keadaan bersangka baik kepada Allah. Tetapi bila nur yang memimpin, apabila tiba kegelinciran yang berlaku pada kita, kita tidak akan putus asa. Kita akan kata, nampak sangat zikir aku tidak memberi kesan apa-apa. Lepas ni tak payah pergi majlis zikir dah, tak ada apa pun. Tak berlaku begitu. Yang kedua, tak berlaku, aku berzikir sama je perangai aku ni, cikgu, guru yang buat zikir ni mesti salah ni. Sanad dia mesti tak betul, tak menyambung dengan Nabi ni. Kalau menyambung dengan Nabi SAW, mesti aku berubah. Tak payahlah zikir-zikir ni. Tu, dua. Yang ketiga, bila dia dah tergelincir itu, dia tidak menyalahkan orang kiri dan kanan, tetapi dia memandang apa? Dia tetap memandang Allah, tetap memandang aku sebagai hamba-Nya yang Allah tak sabar nak mengampunkan hamba itu kalau hamba itu bertaubat selepas daripada berlaku kegelinciran, walau bagaimana besar pun kegelinciran itu. Maka ini yang dimaksudkan dengan apabila nur yang memimpin. Bila kita tergelincir, kita tetap tidak berputus asa dengan Allah. Sebaliknya kita lebih mendekati Allah. Sifat at-tawwab. Kalau kita dalam on track, bila nur yang memimpin, kita takkan berasa baik. Bahkan kita akan sentiasa mendoakan, aku ini asbab kebaikan untuk semua hamba-Mu ya Allah. Maka kalau ada jemputan, kalau ada orang tak tolong, ada maknanya semuanya kita akan doakan baik, baik dan baik. Jarang kita nak marah. Kalau kita nak marah pun, kita rasa macam, wajar ke aku marah? Maka di situ kita akan faham yang dimaksudkan dengan marahlah kerana Allah dan berkasihlah kerana Allah. Sekarang ni kita hanya tahu, tak rasa lagi macam mana dikatakan marah kerana Allah dan mengasihi kerana Allah. Itu hanya berlaku apabila nur memimpin. Itu maksudnya. Okey ya. Okey, ini seni-seni dalaman ni. Seni-seni dalaman. Setelah nur masuk ke dalam dada hamba-Nya, ia mengomandoi. Okey. Maknanya memimpinlah maksudnya amal ibadah yang diperintah Allah. Amal ibadah dekat sini bukan pada dimensi fiqh, tapi amal ibadah pada dimensi tauhid, iaitu bila bertaat terus nampak syukur, kalau bermaksiat terus nampak taubat. Begitu. Supaya orang tak salah faham dengan mengatakan bahawa awak dah masuk majlis zikir, dah masuk tarikat, dah masuk pengajian macam-macam, tapi perangai hodoh. Apa tak? Jadi memanglah yang hodoh tu kita terbuat sekali, dua kali, bukannya menjadi dominan, kadang-kadang terhodoh. Tapi orang kutuk kita. Jadi kita pun kata, memang aku memang takkan boleh jadi baik. Selamanya aku akan jadi benda yang tak baik. Jangan ingat bila kita masuk dalam perjalanan nur ini, kita nak menjadi orang yang langsung tidak berdosa. Nanti kita akan mudah putus asa. Orang dalam perjalanan nur sifatnya begini, berdosa terus taubat, bertaat terus memandang kerahmatan, syukur. Itu je. Bukannya target bila dalam perjalanan nur langsung tidak mau berdosa. Kadang-kadang isteri-isteri mengadu, maknanya macam mana saya ni dengan suami pun tak dapat nak sabar lagi, zikir dah macam-macam dah, majlis ilmu dah pergi macam-macam dah, alah hai, dia letih gitu kan. Jangan, tu kena ada nur. Macam tu lah, ada beza. Okey ya. Jadi sebab ramai yang berputus asa dalam perjalanan ini sebab menyangka bila dah bertarikah, dah ada zikir, bersanad, ada bimbingan dan sebagainya,
dia akan menjadi baik. Kemudian bila dia Allah gelincirkan dia, menjadi kegelinciran yang berlaku, orang kutuk dia pula. Bila orang kutuk dia, dia dah kecil hati dah. Dia dah fulfilling sangat dah. Maka di situ kena betulkan niat. Awak nak dapat pandangan manusia ataupun benar-benar awak ingin mendapat pandangan Allah. Semalam dekat Masjid Shah Alam, kita baca tentang maqam fana dengan maqam baqa. Bila maqam fana ni, maknanya dia nampak semuanya Allah belaka. Dia nampak tajalli Allah, kenyataan Allah. Maka sampai kadang-kadang dia tak semayang. Dia jadi gila, dia bagi isim lah. Gila isim. Isim tu nama, yang ni gila nama Allah. Maknanya semua nampak nama Allah belaka. Okey ya. Kalau pintu masuknya Muhammad, terpuji. Kalau pintu masuknya selain daripada Muhammad, tercela. Itu je. Okey ya. Sebab itulah kena selawat dengan memahami Ar-Rahman dan memahami An-Nur. Begitu, selesai. Lepas tu, lepas kuliah tu ada yang bertanya, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita dalam perjalanan ni dah sampai fana, lepas tu kita tak semayang, macam mana orang-orang awam yang tengok kita ni tak semayang? Macam mana dengan orang awam yang tengok kita tak semayang, tapi kita ni dah perjalanan, orang macam mana pula dia orang kata kat kita? Jadi jawab macam mana? Jawabnya, tak payah fikirlah pandangan orang, fikir sajalah pandangan Allah. Betulkan kat situ dulu. Bila benar-benar kita memikirkan pandangan Allah, insya-Allah tak terjadi orang nak mengata kita. Sebab orang yang mengata kita ni pun, siapa yang mentadbirnya? Allah mentadbir. Bila kita hanya nak mendapat pandangan Allah dan bersangka baik kepada Allah, apa halangannya Allah tidak mentadbir orang-orang sekeliling kita untuk mencemuh kita? Nampak tak? Itu je. Perkara pertama sekali dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah adalah jangan duk fikir pandang orang. Hanya memikir macam mana memandang Allah dan pandangan Allah kepada kita. Jangan kata nanti apa orang kata. Nanti apa orang kata. Tak payah fikir apa orang kata. Kalau pun orang nak mengatalah. Itu sebagai ujian. Kita nak benar mendapat pandangan Allah ataupun kita ambil pop lagi pandangan manusia. Begitu. Alright ya. Tapi ada kaedah dia. Kalau dah fana tu tak semayang dan sebagainya, maka kita sembunyikan, maknanya tidak membiarkan bertemu dengan orang ramai. Itu ada kaedah-kaedahnya lah. Okey ya. Tetapi yang penting fana ni jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat tu bukan gila isim lagi. Itu gila betul lah maknanya. Okey. Itu gila betul lah tu. Okey habis Alright. Hamba hanya semata-mata mengikuti komando dari nur tersebut. Jelas. Jadi mengikuti komando nur maksudnya apa? Dengan memandang nur. Bila berdosa, dosa, kita terjebak dengan dosa, pandang nur, bertaubat. Kita terjebak kita diizinkan berpahala, pandang nur, bersyukur. Tidak timbul soal putus asa dan tidak timbul soal berasa baik. Maka kekal dalam khauf dan roja. Itu maksudnya. Dengan demikian, berapa bacaan dalam ibadah terasa dibaca oleh nur lewat di mulut hamba. Maksudnya, sampai peringkat di sini, kalau kita tak berzikir pun, nur itu yang akan memperjalankan zikir kita. Kalau kita tidur pun, tidur kita Allah, 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 Allah. Nyata dengar. Kadang-kadang dengar dalam degupan jantung. Bagi ahli rohani. Kadang-kadang isyraki, makan kat luar. Kadang-kadang nyata pada lisan. Kadang-kadang orang perasan, kadang-kadang orang tak perasan. Maknanya bila nur yang menggerakkan zikir itu. Jadi bila sampai ke peringkat ini, kalau kita buat taat pun, kita tak pandang kita yang bertaat. Sebab dah subjek matter bukan lagi aku. Subjek matter apa dia? Dia yang mentaatkan aku untuk aku mentaati dia. Itu nak sampai ke peringkat itu. Pada perasaan, pada pengetahuan, delivered lah pada pengetahuan. Tapi pada merasai itu. Menyebabkan nanti, kalau kita berpuasa hari Isnin, orang tanya, bang, jomlah makan bang, pakcik, jemput makan pakcik. Tak apa je dulu, tak apa je. Lepas tu minggu depan, orang jemput lagi, suruh makan. Tuan, mari makan tuan. Tak apa. Hari Isnin. Sebab apa tak makan?
Sebab dia puasa. Tapi dia sebut tak dia puasa? Dia tak sebut. Lepas tu lah kali, oh tahu dah, rupa-rupanya abang tak terima jemputan kita hari ini sebab abang puasa je. Yelah, saya puasa. Dia buat begitu dengan niat apa dia? Tak nak menunjuk-nunjuk. Tapi sebenarnya itulah menunjuk-nunjuk. Sebenarnya. Cuma nak mengaku tak mengaku je. Tapi sebenarnya itulah menunjuk. Sehingga orang lain tahu daripada mulut orang lain. Orang yang menjemput tu tahu, oh rupa-rupanya abang puasa bang. Waktu tu, ya saya puasa. Walaupun dia kata saya tak rasa apa-apa pun, saya rasa okey je, tak ada riak apa pun. Tapi itulah riak. Sebab riak ni sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Jadi kita rasa macam tak apalah, tak payahlah, kita puasa, kita tak apalah, nanti dah. Sebab konon-konon kita nak mau cakap kita berpuasa. Itu kalau nur yang memimpin, orang ajak kita makan, kita puasa, kita sebut je, minta maaf, terima kasih jemput, saya puasa. Waktu tu tak rasa apa-apa dah. Sebab apa? Kita nampak nur itu. Sebab subjek matternya bukan aku berpuasa. Subjek matternya Allah mengizinkan aku untuk berpuasa takarruban, untuk aku takarrub kepadanya. Bila subjek matternya sentiasa Allah yang sifatnya nur, maka kita sebut pun bukan aku. Tapi bila bicara dengan orang tu, tak apalah, saya dipuasakan Allah. Jangan sembang macam tu pula. Apa tak? Sebab yang bertanya tu siapa? Yang bertanya tu manusia. Bila yang bertanya tu manusia, kena jawab dengan laras manusia. Laras manusia disebut sebagai syariat. Maka orang jemput, abang, tuan, pakcik, haji, makan. Jawabnya, minta maaf, terima kasih jemput, saya puasa. Dalam hati tenggelam dalam nur, tak rasa dimuliakan, tak rasa mulia, tak rasa termulia, tak rasa dimuliakan, tak rasa kita menafikan kemuliaan, tak ada fikir pun pasal mulia diri sebab dah tenggelam dalam kemuliaan Allah. Itu sebenarnya. Sama lah juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Bangun tengah malam, ambil wudu, apa semua. Apa tak? Jadi, bila bangun tengah malam, ambil wudu, betul, tanya, semalam siapa yang awak buat apa malam-malam? Tak ada, saya saja je tengok-tengok telaga. Saya tengok lampu semua. Sebab apa? Tak nak sebut kata apa dia? Aku bertahajud. Kalau sebab aku bertahajud, dia terasa sendiri. Orang ni nanti memuliakan dia, mentakzimkan dia. Itu sebenarnya perasaan dia saja. Sebab apa dia jadi berasa begitu? Sebab subjek matternya tetap aku. Kena tukar, subjek matternya tetap dia. Bila subjek matternya dia itu Ar-Rahman, dia itu An-Nur. Maka kalau kita bicara pun memperihalkan tentang kebaikan yang kita buat, tak dapat aku dah. Itu baru benar-benar tidak riak. Ingat, riak adalah menyatakan amalan atau menyembunyikan amalan dengan tujuan memandang manusia. Menyembunyikan amalan daripada manusia, menyatakan amalan kepada manusia, dua-dua tu riak. Sebab apa? Subjek matternya apa dia? Manusia. Selagi subjek matternya manusia, riaklah kita. Sama ada menyatakan amalan ataupun menyembunyikan amalan. Kenapa awak sembunyikan amalan awak? Sebab tak nak manusia memuliakan aku. Nampak tak? Manusia lagi kan? Maknanya awak tak capai, tak lepas ke Allah lagi. Anak siapa ni? Faham ya? Sebab apa? Manusia. Kadang-kadang kita je berasa dia orang kata aku mulia, aku tak nak dimuliakan. Katalah ayah anda dekat sini, banyak orang soleh di kampung, di taman masing-masing, banyak ada mengajar sikit-sikit ke, baca yasin apa ke. Okey, macam Pak Long misalnya, lepas-lepas baca yasin, tahlil apa semua panggil Pak Long sekarang ni, contoh. Kemudian orang pun nak rai Pak Long. Pak Long kata, tak payah. Dalam hati, aku tak mau dimuliakan orang. Dah keluar kat situ, aku tak nak dimuliakan sebab aku tidak mulia sebagainya. Maknanya apa? Subjek matternya manusia ke Allah? Manusia. Di situlah sebenarnya Pak Long merasai dimuliakan. Tapi tak sedar. Tapi benda ni kalau kita sebut waktu tu, Pak Long mungkin melatah. Tak ada ustaz, memang saya betul tak nak dimuliakan. Tak payah melatah lah. Sebab ini hal ehwal rohani. Paling-paling pun doakan kebaikan. Bukannya kita menghukum, tapi seninya begitu.
Sebab apa? Senang. Sebab subjek matternya tak menyambung ke Allah. Jadi depan ni mudah. Kalau orang takzim kita, orang nak belanja kita, maka tak timbul lagi orang ni muliakan aku tak mulia. Tak timbul lagi soal memuliakan, dimuliakan dan kemuliaan pada manusia. Yang ada apa dia? Soal tenggelam dalam nur Allah. Niatnya macam mana? Mudah-mudahan orang ini nak memenuhi asbab untuk dia mendapat limpahan nur, maka dia takzim aku. Sebenarnya dia bukan takzim diriku, dia takzim nur yang Allah Ta'ala nyatakan pada diriku. Maka aku memberi ruang kepadanya untuk dia memenuhi asbab untuk dia mendapat kebaikan. Sebab apa? Sebab itu semua kita pandang siapa? Nur Allah. Mudah-mudahan bila Allah beri kebaikan kepadanya, ada juga kebaikan kepadaku. Nampak ya? Caranya macam mana? Lepas orang tu belanja kita cari masa pula kita belanja dia pula. Pada ketika itu bukan soal kemuliaan, memuliakan, dimuliakan. Pada ketika itu soalnya apa dia? Nur ala nur. Ini kekeluargaan nur. Okay, lepas ni kalau kita lepas mali zikir ke apa ke, maknanya kita jemput makan, jomlah makan. Tak apa. Tak payahlah. Kalau kita minta duduk makan dekat tempat yang VIP sikit ke, tak payah, saya biasa je. Saya biasa je. Kenapa nak VIP ni? Nampak maksudnya apa? Maksudnya dia merasai dia dimuliakan. Maka dah. Nampak tak? Kegilaan. Jadi kalau orang tu mungkin dah tua, ada janggut, putih lagi, berserban, berjubah. What do you expect? Orang mesti expect anda sebagai seorang, paling-paling pun seorang soleh. Maka bila jamuan sebagai jemaah, sebagai anak-anak jemaah yang berkhidmat ni, mesti kita memberi lebih kepada orang-orang yang kelihatan penampilannya soleh. Maka kita bagi hak begitu. Maka memang aku ni tua, dia ni muda, yang menjemput maknanya teruslah. Tak timbul soal kemuliaan, memuliakan, dimuliakan. Soalnya apa dia? Saling memancar nur ala nur. Maka terima je. Kan mudah. Begitu. Okey. Ini kena latihan dia. Kalau bagi kenduri. Kenduri maknanya, haji. Duduk depan apa? Tak pulang saya ni. Jangan. Ikut je. Okey. Alright. Senang. Cuma asbab kebaikan. Macam tu. Alright. Okey, dengan demikian berapa bacaan dalam ibadah terasa dibaca oleh nur lewat di mulut hamba. Maka bukan terasa aku dah, benar-benar dia. Tu Allah, dia itu Allah. Segala gerak badan dalam ibadah adalah dikendalikan oleh nur, sedangkan tubuh seorang hamba semata-mata mengikuti nur sambil merasakan rasa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kedudukan nur merupakan komando terhadap segala amal ibadah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan mengikuti wattaba'u, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Okey. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut ikutilah wattaba'u Muhammad ataupun wattaba'ul Quran alladzi unzila ma'ahu, ikutlah Al-Quran yang diturunkan bersama-sama dengan nya tu Nabi Muhammad misalnya. Kenapa Allah Ta'ala bagi bidalan nur? Sebab pada menyatakan gabungan penamaan Al-Quran itu sebagai nur, Nabi itu juga nur, dan mereka yang menuti Al-Quran itu juga disebut sebagai mendapat limpahan nur. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan bidalan. Dia pergi di sini ada tasbihnya, ada majaznya, ada isyarah, ada balaghah kat sini. Dalam bahasa Melayu disebut estetika. Wattaba'un nur, ikutilah nur. Cahaya dekat sini boleh jadi cahaya siapa? Cahaya Nur Muhammad, boleh jadi Nabi Muhammad, boleh jadi Al-Quran, boleh jadi sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, boleh jadi memang Nur Muhammad yang dari Allah itu, boleh jadi belaka. Mengikut konteks perbicaraan dan aras kefahaman kita yang membacanya. Wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu. Tapi kalau dalam konteks ayat ini, dan ikutlah cahaya yang diturunkan bersamanya. Nya dekat sini, ma'ahu tu
Nya kat sini apa dia? Al-Quran. Maksudnya yang kita nak kena ikut pada syariat, lafaz Al-Quran tadi pada syariat. Bukan lafaz, maksudnya Al-Quran itu secara wordingnya. Okay? Maksudnya daripada wording Al-Quran itu keluarlah ilmu akidah, daripada Al-Quran itu keluarlah ilmu fiqh, daripada Al-Quran itu keluarlah ilmu tasawuf. 3 sendi utama ini. Alright. Tetapi kita kena, itu satu dimensi. Dimensi yang spiritualnya pula bersama dengan Al-Quran itu adalah nur. Yang kita kena ikut bukannya Al-Quran yang luaran tadi, yang macam mana? Bukannya Al-Quran yang jasad tadi semata-mata. Yang kita kena ikut Al-Quran yang jasadnya dan rohnya. Roh bagi Al-Quran namanya nur. Allah Ta'ala kata, dan ikutilah nur, yakni roh bagi Al-Quran yang diturunkan bersama-sama dengan jasad Al-Quran itu. Bilalah faham macam tu. Nampak tak? Jadi kalau kita mengkaji dan mengikuti apa-apa saja kandungan-kandungan yang baik dalam Al-Quran, orang kafir pun boleh ikut, orang kafir pun boleh kaji, orang kafir pun boleh mengambil manfaat. Betul tak? Tapi adakah orang kafir mengikuti nur daripada Al-Quran? Tak, itu bezanya. Jadi kalau sama macam ni, kita sayang dekat isteri kita, kita sayang jasadnya ke ataupun sayang roh dia? Saya dah tanya dulu ni soalan ni. Sayang kat jasad dia ke sayang kat roh dia? Macam tak ada isteri je. Tak apalah. Sayang kat suami. Bonda-bonda dan kakak-kakak, okey, maknanya sayang kat suami ni, sayang kat rohnya ke ataupun sayang kat jasadnya? Ke tak sayang suami? Di mana ya? Jasad, roh, dua-dua. Memanglah dua-dua. Tapi kita kena faham, iktibar kita ini makhluk jasmani ke makhluk rohani? Iktibar kita makhluk rohani. Maka kita kena jawab dengan jawapan yang sesuai dengan iktibar kita ini sebagai makhluk rohani. Jawapannya apa dia? Saya sayang isteri saya, saya sayang apa dia? Roh isteri saya. Okey, yang mana roh isteri saya itu dalam konteks saya diizinkan untuk menyayanginya di dalam jasadnya. Jadi kelihatan saya berpeluk dengan jasadnya, memegang jasadnya. Sebenarnya kepuasan pada rohaninya. Okey, kalau dia terluka, ada banyak jerawat, saya bagi dia facial ke, foundation ke, simen ke, cat ke apa ke, untuk dia betulkan muka dia tu. Okey, maka sebenarnya kepuasannya itu bukan pada jasmani tadi, kepuasan pada rohani. Tapi yang kita apa-apakan, yang kita godek-godek, yang kita kerjakan, apa dia? Jasmani. Nampak ya? Samalah juga bidalannya dengan Al-Quran. Yang kita nak Al-Quran jasadnya ke ataupun Al-Quran rohnya? Jawapannya, yang kita nak adalah Al-Quran rohnya. Yang mana roh Al-Quran itu berada di dalam jasadnya. Maka walhasil kita mengaji tak tentang jasad Al-Quran? Mengaji. Tapi adakah kita mengaji jasad Al-Quran semata-mata untuk mendapat jasadnya? Tak. Kita mengaji, mengkaji, mempelajari jasad Al-Quran sebagai kaedah untuk kita mengecapi apa dia? Rohnya itu. Jadi kepuasan pada Al-Quran itu pada apa? Pada rohnya, iaitu pada nurnya. Nampak tak? Itu benda. Pada nurnya. Jadi sama juga dengan isteri. Kita memegang jasadnya, kepuasannya itu pada ruh itu. Sebab kita bicara nak sayang isteri, bicara dekat alam barzah ke, bicara dekat alam roh ke, bicara dekat alam dunia? Dekat alam roh dulu ada kita bicara sayang-sayang isteri ni. Mana ada? Ada ke? Tak ada. Alam roh bicara tauhid saja, syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab syafaat Nabi SAW, itu pasti. Kemudian lepas alam dunia namanya alam barzah. Dekat alam barzah kita masih suami isteri ke? Pada faham alam dunia ya, bukan pada hakikat di sana tu tak tahu.
Okey, dekat alam barzah nanti, dekat alam barzah, alam akhirat, ada lagi ke soal sayang isteri, sayang suami seperti mana dalam konteks dunia ni? Tak. Sebab apa? Ilmu fiqh hanya ilmu untuk dunia. Dan bab kahwin, suami isteri, kekeluargaan apa semua tu dimasuk dalam disiplin ilmu mana? Dalam disiplin ilmu fiqh. Maknanya kita nak bicara tentang sayang isteri, tak sayang suami dan sebagainya, semua ni semuanya di dunia. Maka kat dunia ni sahaja yang kita sayang suami kita rohnya, tapi dalam jasadnya. Dekat akhirat nanti tak tahu keadaannya macam mana. Ada yang kata sama macam dekat dunia juga, ada yang kata dimudakan, ada itu, tapi sebenar-benarnya wallahu a'lam. Jadi oleh kerana kita sekarang bicara pada dimensi dunia, kita gunalah laras bahasa orang-orang dunia. Laras bahasa orang dunia macam mana? Aku memegang tangan isteriku, kepuasan sayangku pada rohku menyatu dengan rohnya. Bidarannya macam tu, ya. Okey. Jadi apabila isteri kita mati, suami kita mati, kita sayang lagi tak? Ke lepas mati, maka hilanglah kasih sayangku kepadamu, wahai isteri, kerana engkau sudah mati. Ada begitu? Tak ada. Sayang tetap ada, kan? Maka di situ baru kita faham, rupa-rupanya sayang itu bukan pada jasad, sayang itu pada roh. Tinggal lagi kita tak diizin lagi untuk mengapa-apakan roh itu. Sebab nak mengapa-apakan roh hanya ketika roh itu dalam jasad. Dan semua itu dipanggil alam dunia, alam rendah. Itu. Jadi kalau kita hanya semata-mata nak ke jasad, akal pun tak dapat nak terima. Kalau kita hanya semata-mata nak sayang ke roh, tak tercapai lagi. Jadi jawapannya menyayangi roh di dalam jasad. Seperti mana kita faham begitu dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, ibu bapa kita, begitulah perumpamaannya kita dengan Al-Quran. Jangan hanya belajar mengkaji jasad Al-Quran tanpa berusaha mengecapi nurnya. Sebab itulah beza kalau tuan guru kita, Datuk Arundin, datang rumah tak baca lagi, yang histeria tu dah baik. Nampak tak? Tapi kita habis air liu pun marah kita. Jenuh tiup, bukan tiup lagi, dah keluar tempias, bukan tempias lagi, tuih terus. Ada apa-apa tak? Relax je. Sebab apa? Bukan pada jasad Al-Quran itu, tapi pada nur. Maka bila kita faham konteks nur yang kita belajar daripada Ayahanda Walid, terutamanya kalau air ni, kalau nak buat air tawar ke apa ke, tak payah buka pun tak apa. Tak buka. Kenapa? Tak payah buka pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia nur. Dan nur itu bukan, jangan faham, Ustaz, jangan faham macam nur yang kita nampak ni. Maknanya bila nur, Ustaz ni ada macam halang, Ustaz. Kalau macam dekat sini dia macam terhalang sikit, Ustaz. Ni tak masuk, Ustaz. Dia kena direct, Ustaz. Direct. Kalau nak tiup pun, Ustaz tak masuk, Ustaz. Bila Ustaz tiup tu, Ustaz, dia dah keluar, Ustaz. Ada gangguan angin, Ustaz kena nak lagi masuk betul. Jadi dia nur. Jangan faham nur dalam alam yang rendah. Dia nur alam yang tinggi, yang tembus segala keadaan. Nur. Nurnya malaikat tak boleh terhalang oleh mana-mana apa dia. Mana-mana tembok. Nurnya malaikat. Ini kan pula nur Muhammad. Nampak ni? Jadi sebab itulah maknanya tak payah nak baca-baca dah. Tak payah nak buka-buka dah. Tapi ia berkadaran dengan tahap yakin seseorang. Jadi kalau pun dibuka untuk memenuhi keperluan supaya bertambah teguh keyakinan, itu saja. Kalau tak buka ni rasa macam masuk tak masuk ni. Kalau masuk banyak tak banyak, buka lah. Begitu. Nampak tak?
Itu pendekatan. Tapi nanti kalau orang buka, jangan dimarah dia. Tak payah buka. Ini nur. Janganlah awak jadi mainan pula. Nak nyebut-nyebut begitu. Maknanya kalau orang tu nak buka, mudah-mudahan awak yakin ini semua daripada nur Allah. Dengan syafaat Nabi SAW, yang mana baginda itu juga Allah memberi gelaran dengan gelaran nur. Dah. Bukalah. Jangan orang nak buka je, jangan buka. Janganlah. Kalau orang tutup, biarlah tutup. Nampak tak? Okey. Dan di sana saya ada jumpa 2 ataupun 3 orang yang mana bila buat air tawar, dia tak baca banyak-banyak dah. Tak ada ambil. Tak dah. Bila buat air tawar kat dia, tarik nafas, tahan, celup sikit. Kadang-kadang dah. Mula-mula saya kata, tak puas hati aku. Tak puas hati. Macam tu je. Macam tu je maknanya. Kalau tempat-tempat lain tu, dia baca. Lepas tu baca. Baru puas hati. Kita ni yang tu je. Lepas tu tak faham lagi. Sehinggalah ayahanda Walid menerangkan. Soalnya adalah nur. Yang ada gangguan-gangguan dalaman ni, okey, dia adalah gangguan kegelapan, zulumat. Jadi kalau nak menghilangkan zulumat dengan membawa nur. Jadi nur itu nampak tak nampak? Dia roh. Maka kita nakkan air ni sebagai jasad yang menanggung nur tadi. Itu saja. Nampak tak? Jadi mari sekarang ni kita nak nur. Nur tu mana-mana ada ni. Cumanya kita ni bukannya dimensi akhirat, rohani. Ataupun alam roh yang alam, tapi kita dimensi alam bergabung roh dengan jasad. Dan kita sembang direct dengan roh ke? Tak, kita sembang dengan roh melalui perantaraan jasad. Kita alam dunia, kita kena sedar realistik dekat situ. Maka bila nak berubat, sebab itulah kita ambil air. Sebab apa? Air ni jasadnya. Kita nak isikannya dengan roh. Rohnya apa dia? Nur tadi. Maka kita pergi kepada orang yang kita rasakan ada limpahan nur. Nampak tak? Okey, kemudian orang pun buat syarat begitu. Jadi kita bawa air. Yang kita bawa ni, yang kita pandang bukan air ini. Yang kita pandang siapa? Nur. Nur tu apa? Sifat Allah. Jadi kita berharap siapa? Berharap pada nur. Nur tu siapa? Sifat Allah. Akhirnya berharap pada siapa? Air ke nur? Berharap pada nur. Maka bila kita bawa kat sini, kita minum air ni awak baik. Maka pada ketika itu laras bahasanya minum air ini, bukan laras bahasanya nah ini nur, minum nur ini. Macam tu. Tak, sebab kita bahasa manusia. Kita kata nah minum air ini, dalam hati kita memandang siapa? Nur. Maka syirik tak syirik? Syirik celah mana? Jadi ramai orang suka syirik-syirik orang ni sebab tak faham dimensi nur. Tidak memandang nur. Kalau nak cerupa sikit, yang tak memandang nur itulah sebenarnya syirik kepada Allah. Nak cerupa sikit kan? Sikit. Atau bukanlah cerupa, maknanya berterus terang. Nak cakap lebih terang, maknanya sesiapa yang hidup tidak memandang nur, itulah yang disebut sebagai syirik kepada Allah, dengan syirik yang tersembunyi, yang tidak disedari. Udahlah tersembunyi tapi tak sedar lagi sebenarnya. Jadi kemudian adakah nak berubat mesti air je? Tak. Tengok lagi khibrah, para ahli khibrah, orang pengalaman. Okey, air adalah makhluk Allah yang paling mudah, yang paling kuat untuk mencengkam rohani ataupun nur tadi tu. Air ni jasad, rohnya nur kan, gitu. Tetapi makhluk-makhluk lain juga boleh. Maka ada yang minta cincin bagi kat Syekh tolong tunjuk. Syekh faham dah, maka Syekh doa. Jadi kena faham ilmu ni. Maknanya sebenarnya bukan pada cincin itu, tapi pada nur yang menjadi roh bagi cincin tadi. Kalau Allah izinkan benda-benda makhluk-makhluk yang gaib, yang gelap ni menempati mana-mana fizikal, faham kan? Kan keris orang masukkan benda-benda yang gaib ni kan. Mustahil Allah tidak mengizinkan nur juga berperanan begitu. Sebab setiap yang gelap mesti ada yang cerah, setiap yang jahat mesti ada yang baik. Kita boleh terima tak kalau keris tu diisi?
Semua faham kan? Alam Melayu. Tapi kenapa kita tak terima keris itu diisi dengan nur yang terpuji? Jadi bila mana kita nampak orang mengasap keris ke apa maknanya sebenarnya bukan mengasap. Dia beza, dia mewangikan. Ni iktibar dia bukan pada asap, dia atas faham. Kalau mengasap memang makanan jin. Tapi kalau tujuannya matlamatnya nak mewangikan dengan cara mengasapkan dengan asap yang wangi, lepas tu melimau dan sebagainya, itu bukan semestinya jin. Maka itu kaedah-kaedah. Jadi maknanya sekarang ni kita tahu tak dia ni ambil yang buruk ke ambil yang baik? Tak tahu kan? Bila kita tak tahu akan perihal itu, apa adab kita dengan dia? Bersangka baik dan doakan kebaikan. Maka kalau orang tu betul-betul dia ambil jin, penunggu ke, dia panggil apa kadam ke apa ke, mengasap keris tu, kalau pun betul-betul dia begitu, tapi pada pandangan kita bersangka baik kepada Allah dengan cara bersangka baik kepadanya. Faham ya gitu kan? Kemudian kita doakan kebaikan untuknya, walaupun niatnya tak betul. Apa halangan Allah untuk Allah mengisi benda itu dengan perkara yang baik? Allah mengubah niatnya menjadi niat yang baik hanya dengan sebab apa dia? Kita mendoakan kebaikan kepadanya dan bersangka baik kepadanya sebagai menyempurnakan sangka baik kita kepada Allah. Nampak tak? Sekarang ni kalau kita nampak orang pegang keris je, dia ni mau bela. Kalau orang tu pakai cincin je, mana Pak Jang? Pak Jang tak datang. Pakai cincin je, orang ni bini-bini ni cepat sangat. Sepatutnya kita terus doa, mudah-mudahan yang menempati cincin itu nur Muhammad, nur yang terpuji, sehingga membawa kebaikan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Dah. Sebab jadi kita kena fahamkan balik supaya tak mudah-mudah kita menyesatkan amalan-amalan kita ni. Tapi tak menafikan ada juga yang sesat. Tapi kalau kita tahu, ya dah. Kalau kita tak tahu, sangka baik dan doakan kebaikan. Kalaupun betul amalannya sesat, dengan asbab doa kita akan ada kebaikan untuk orang tadi. Begitu. Itu lebih harmoni. Okay, habis. Wattaba'un nur. Jadi kat sini kita faham ya, Al-Quran itu ada dua. Satu Al-Quran rohaninya iaitu nur, dan Al-Quran jasmaninya iaitu apa dia? Intipatinya. Dan intipati Al-Quran itu apa dia? Kok mana pun tiga benda. Ilmu akidah, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Apa akan jadi kalau kita belajar ilmu akidah tetapi kita tidak mengikut nur ataupun ruh ilmu akidah? Ilmu akidah ni apa dia? Ilmu akidah ini adalah ilmu yang kita ambil daripada jasad Al-Quran. Ini istilah kita ya. Bidalan kita faham ya. Sekarang Al-Quran ada dua. Bukan ada dua Al-Quran pula. Nanti orang kata saya sesat pula. Dua dimensi dalam ayat ni. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Dan ikutlah nur yang diturunkan bersama dengannya. Bersama dengannya dekat sini maksudnya siapa? Al-Quran. Maksudnya ada dua benda. Satu Al-Quran, satu nur. Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ini? Dan ikutlah nur dan ikutlah nur yang diturunkan bersama dengan Al-Quran. Maka dia nampak berapa benda? Nampak dua benda. Tapi nur itu dah Al-Quran juga. Maka di situ kita nak bagi faham Al-Quran ini ada dua sudut pandang. Satu pada rohnya nur, satu pada jasadnya yang terkandung dalam Al-Quran. Daripada yang terkandung dalam Al-Quran itu, tiga ilmu yang wajib kita ekstrak daripadanya. Tiga ilmu yang wajib kita ekstrak daripadanya. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fiqh. Akidah, tasawuf, fiqh. Selesai kat situ. Jadi ilmu akidah, tasawuf dan fiqh adalah ilmu yang kita cerap, yang kita ekstrak daripada inverted comma jasad Al-Quran. Pada masa yang sama Al-Quran itu ada rohaninya, ada dimensi rohaninya iaitu nur. Okey, soalan dia, apa akan berlaku kalau kita belajar ilmu akidah yang kita ekstrak daripada jasad Al-Quran, tetapi kita tak mengambil sama-sama dengannya rohaninya, iaitu nurnya itu? Maka saya suka mencadangkan jawapannya begini. Belajar ilmu akidah
tanpa mengambil nur daripada Al-Quran itu, okey, akan membuatkan kita suka berhujah. Bukannya kita menyibukkan diri untuk merasai kenikmatan akidah itu, tapi kita sibuk berhujah. Jadilah dia ilmu kalam, debat sana sini, berhujah sana sini, tapi soal hubungan kita dengan Allah tak connected. Begitu. Saya mencadangkan begitu. Just nak bagi faham implikasi kalau kita mengkaji Al-Quran, jasadnya. Walaupun kita benar mengetahui ilmu yang tiga itu, akidah, tasawuf dan fiqh, tetapi kalau tanpa nur, natijahnya tetap tidak seperti mana yang sepatutnya. Kita akan jadi apa? Belajar ilmu akidah, berbalah, berdebat. Kalau tak faham, tinggalkan langsung ilmu akidah. Ini banyak berlaku ni. Kat masjid surau, sikit hampir tiada pengajian ilmu akidah secara betul-betul bimbingan berakidah itu. Sebab apa? Susah nak difahami. Lain kali tak payah belajar lah. Kita buat yang sikit saja, sentuhan-sentuhan saja. Begitu. Alright. Yang kedua, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, walaupun dia benar dia ambil daripada jasad Al-Quran, daripada kandungan Al-Quran itu, dia ekstrak benar, tapi apa akan jadi kalau tidak ada nur? Kalau tidak ada nur, dia tak akan jumpa pintu. Dia tak akan jumpa pintu perjalanan, pintu masuk perjalanan dia tak jumpa. Menyebabkan ilmu tasawuf hanya menjadi ilmu yang bersifat akademik, yang difaham sebagai tidak praktikal dan tidak realistik. Dan ramai pula yang menyangka buruk, bersangka buruk kepada ilmu tasawuf. Dan timbul kerisauan-kerisauan yang pelbagai, nanti begitu, nanti begini dan sebagainya. Sebab apa? Tidak ada nur, maka tak jumpa pintu. Bila tak jumpa pintu perjalanan, macam mana nak benar dalam berjalan? Kedua. Yang ketiga, apa akan jadi kalau ilmu fiqh diambil daripada Al-Quran, pada jasad Al-Quran, benar ilmu fiqh itu dengan mazhab dan sebagainya, tapi tidak ada nur, maka ilmu fiqh akan dibawa untuk hukum menghukum. Sedangkan okey, ilmu fiqh ini sebenarnya adalah bermatlamatkan untuk banyak berbuat baik. Ilmu tasawuf matlamatnya adalah untuk tidak berasa baik. Ilmu tasawuf. Dan ilmu akidah matlamatnya adalah untuk bersangka baik kepada Allah. Jadi matlamat unggul setiap ilmu ni tak tercapai. Sebab apa? Sebab ia diambil daripada Al-Quran, serentak dengan itu As-Sunnah lah, ya. Okey. Tetapi dia yang diambilnya hanya jasad, tidak diambil rohnya bersama, iaitu nurnya. Yang Allah Ta'ala suruh ikut dalam konteks ayat ini, dan ikutlah nur itu. Dan inilah yang disebut sebagai belajar Al-Quran. Belajar untuk memahami Al-Quran mesti melalui dada guru. Sebab nur itu tak berpindah daripada jasad Al-Quran itu, melainkan dengan asbab dada guru. Jadi sekarang ini di universiti, saya minta maaf saya layak untuk bicara sebab saya pensyarah. Kalau saya tidak pensyarah, mungkin kita kata awak tak faham. Ni saya pensyarah. Di universiti, pelajar banyak jumpa orang soleh, orang alim, ataupun pelajar banyak cari buku dan membaca buku. Mengkaji buku. Maka pelajar ni dan contoh yang baik, ya. Yang kalau yang tak baik, mungkin ni contoh tak baik. Pelajar mungkin salah faham langsung akidah, tasawuf dan fiqh. Off track langsung. Sebab apa? Ikut faham-faham dia sendiri, ikut buku. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, okey, pelajar mungkin boleh faham dengan benar ilmu akidahnya, ilmu tasawufnya dan ilmu fiqhnya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, confirm, tak ada yang lain dah. Kemudian apa dia? Tasawufnya tarikah yang muktabar, alright. Yang ketiga, fiqhnya mazhab-mazhab yang diterima pakai, yang empat itu benar. Okey, tetapi nurnya itu pelajar dapat kat mana? Kalau tidak ada guru. Macam tu. Jadi benda ni dah jadi menular sekarang ni. Orang belajar bercukupan dengan mengkaji buku.
Kalaupun ada guru, bukannya kaedah guru yang berniat untuk menjadi asbab mendapat limpahan nur, saling melimpahkan nur. Kerana apa? Guru itu juga mengajar dengan ilmunya hasil daripada pengkajian buku. Jadi bila guru itu tidak fokus kepada subjek matternya adalah nur, macam mana guru itu nak menjadi asbab limpahan nur? Ini kita bukan mengkritik, ini kita nak bagi faham. Adapun dalam aspek kehidupan, kita mendoakan kebaikan untuk semua para guru dalam apa pun gelaran mereka. Faham ya? Dan bersangka baik dengan mereka dan sentiasa doakan kebaikan. Jadi menyebabkan cacah merbah. Ilmu fiqh, hukum-hukum orang. Ilmu tasawuf, elak langsung, tak ada apa langsung. Ilmu akidah, suka berbalah. Sedangkan ilmu akidah, kalau benar dengan bimbingan nur tadi, kita akan sibuk how to connect dengan Allah, nak connected dengan Allah. Ilmu tasawuf, kita akan sibuk memandang buruk diri, tak memandang buruk orang. Sekarang ni orang kaji tasawuf, sekarang ni orang belajar ilmu tasawuf, dibawa ke mana? Dia bawa tarikat ni, guru ni siapa? Dia akan kritik guru, cari kelemahan guru gini, nak cari betul-betul yang sempurna. Nampak tak? Tak kena. Sepatutnya kaji tasawuf bukan lebih nak memandang orang. Belajar tasawuf lebih nak memandang diri. Semua kenapa jadi upside down begitu? Kerana hanya diambil jasad Al-Quran pada kefahaman, tapi tidak ada bersama dengan nur. Kenapa begitu? Ilmu yang diambil bukan daripada dada guru. Jadi kita kena nak ubah macam mana tak tahulah. Kena kembalikan balik, maknanya dimensi taat, adab, cinta, khidmat dengan guru. Kena ada berguru. Kena pesan ke anak-anak cucu kita, maknanya di mana guru yang engkau menjadikan guru itu asbab engkau mendapat limpahan nur. Tak apa. Tapi jangan sampai pula yang pelajar-pelajar universiti ni berhenti universiti pula. Kenapa berhenti ni? Pensyarah kat UKM tak ada nur. Bahaya nak nur je. Nak cek buku. Bukan itu pendekatan kita. Pendekatan kita yang ada as it is, kita tampung yang lompong. Yang ada kita syukuri, teruskan, doakan kebaikan, bersangka baik. Doakan kebaikan untuk semua guru kita. Jangan kata, Ustaz Razi, dia tak ada nur, rasanya tak payah ambil subjek dengan dia lah. Allah, kena ambil juga subjek dengan dia. Subjek wajib fakulti, kena ambil juga. Tak apalah, terpaksa ambil. Pergi pun, dah gelap je, tak ada nur. Itu kita gelincir. Sebab itulah kena belajar dulu. Yang tahun lepas punya pengajian, kita cari hakikat macam mana kaedah-kaedah dia kan, baru kita lanjutkan dengan kitab ni. Macam tu. Okey ya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu selama ini kita belajar kefahaman terhadap jasadiyahnya. 2 tahun 2016 Al-Quran ini on top of, bukan tinggalkan jasad itu tadi. Sebab kalau tidak, tinggalkan jasad isteri kita, ambil rohnya saja. Sanggup? Balik rumah, isteriku, sudah sampai masanya abang hanya menjaga rohmu. Abang tidak mau lagi jasadmu, kerana jasadmu semakin menua. Dia tak nampak dia pun tua sama. Alignment semakin lari, dia tak nampak dia pun begitu juga. Maka nak ambil roh saya tak boleh, bukan begitu. Kalau nak ambil roh Quran saja, tolak jasad, sebelum nak buat begitu, ambillah roh isteri saja. Tolak jasadnya, ke penjara kita. Faham tak kena penjara? Nak ambil roh saja. Kalau tanya kat mahkamah, kenapa awak membunuh isteri awak? Saya tak bunuh isteri saya. Saya hanya ingin mengambil rohnya. Nampak? Jadi mustahil. Jadi on top of, selepas kita dah belajar tentang jasad Al-Quran dengan pecahan ilmu yang fardu ain itu, maka tahun 2016 adalah tahun untuk kita melestarikan lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Kita mengecapi nur daripada Al-Quran, supaya ilmu fiqh itu kita pelajari dalam madrasah mazhab dengan nur. Ilmu tasawuf kita pelajari dan latihan tasawuf dalam madrasah tariqah dengan nur. Kemudian ilmu akidah
Ahlussunnah wal Jamaah, kita fahami, kita pelajari, okey, dan kita yakini juga dengan limpahan nur. Nur itulah yang menyatukan ketiga-tiga ilmu tadi yang dibicarakan secara terasing. Jadi Al-Quran rohani dan jasmani. Pada jasmaninya keluar ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Terasing kan? Okey, yang menyatukannya apa dia? Rohani Al-Quran itu adalah nur, nur dan nur. Tiga benda ni. Jadi akhirnya kita memegang nur. Bila kita memegang nur pada dimensi rohani, pada dimensi jasmani, perlakuan ini melibatkan akidah, melibatkan tasawuf, melibatkan fiqh, begitu. Jadi bila semua orang dimensinya nur ala nur, maka kalau kita mazhab Maliki, orang sana mazhab Syafi'i, nak gaduh sangat-sangat tak? Tak bergaduh dah. Sebab apa? Kod mana pun asas sandaran kita tetap rohani, kita tetap nur. Kalau bertarikah, awak tarikah Ahmadiyah, awak tarikah Qadiriyah, Syazuliyah, Darqawiyah, apa lagi? Dusukiyah lagi, Chistiyah, kemudian Syatariyah, kemudian TQN, Tariqah Qadariyah, Naqsyabandiyah Aliyah, apa macam-macam jenis nama tarikah ni, okey. Walaupun berbilang-bilang, tapi tetap kita ini nur yang sama. Gabung balik. Nampak ya? Okey, itu bidalan dia. Bis. Sebaliknya, manusia yang melakukan amal yang jahat, seperti lidah menuturkan kata yang haram, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, itu merupakan kenyataan bahawa badan manusia yang bersangkutan sedang dikendalikan zulmah, yakni kegelapan, yang dibangsakan dengan hawa nafsu dan dibersifatkan dengan kesyaitanan. Tubuh manusia ketika itu menjadi pengikut dari zulumat. Mereka itu tergolong dalam maksiat dan syirik. Yang ini saya taklik sikit. Kalau tidak segera bertaubat, tulis itu. Kalau tidak segera bertaubat. Cumanya memang kena sebut. Kalau maknanya gini, maknanya kalau sentiasa begitu. Maknanya sentiasa dalam dalam selubung perbuatan yang haram. Maknanya sentiasa matanya haram, maknanya pelakuannya haram, tutur katanya haram, begitu. Tak terfikir pun langsung untuk bertaubat, tak memandang langsung sifat At-Tawwab Allah, sifat Al-Ghaffar Allah, maka di situlah barang konteks yang kiai nyatakan ini. Okey, tetapi macam saya sebutkan awal tadi, kalau terjebak dengan perkara yang haram, lantas bertaubat, insya-Allah kita tidak dikomandoi oleh zulumat. Sebaliknya, yang membuatkan kita bersegera bertaubat dan merasai penyesalan, kegusaran, pengharapan kepada Allah agar menerima taubat dan sebagainya, itu semua adalah dengan asbab pimpinan nur tadi itu. Okay, faham ya? Alright. Maqam menang, iaitu kembali kepada Allah dan mendirikan hak yang disertakan Allah pada diri hambanya. Okey, hak Allah salah satu tuntutan Allah supaya seorang hamba tetap menganggap itu adalah hak Tuhan. Jangan sekali-kali memilih kepada yang lain dari Allah. Apabila seorang hamba tidak melebur diri menjadi hak Allah, rugilah dia kerana berhimpun dengan hawa nafsu. Garis kat situ. Apabila seorang hamba tidak melebur diri menjadi hak Allah. Nak faham ni macam mana ni? Melebur diri menjadi hak Allah ni, nak faham macam mana? Ingat balik bicara kita tentang sifat ma'ani. Kod dekat situ sifat ma'ani. Cara nak faham macam mana melebur diri menjadi hak Allah dengan belajar balik, ulang kaji balik sifat ma'ani, iaitu sifat ma'ani itu adalah sifat kesempurnaan Allah. Ia adalah hak Allah. Apakah hari sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Maka semuanya itu adalah hak Allah. Benar memandang ketujuh-tujuh sifat ini adalah hak Allah, itulah maksudnya melebur diri. Mana tadi? Melebur diri menjadi hak Allah. Jadi bila diri dah lebur menjadi hak Allah, ada lagi aku?
Tak ada, semuanya dia. Maka subjek matternya sentiasa nur, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak melebur diri menjadi hak Allah, rugilah dia kerana berhimpun dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kat situ, buat note sikit kat situ, keakuan. Keakuan, rasa wujud diri. Okay. Dalam konteks bicara kita, ayahanda bonda, hadirin hadirat dan jemaah sekalian, hawa nafsu yang kita maksudkan ni, okey, bukannya hawa nafsu nak buat mencuri ke, merompak ke, buat benda-benda yang bukan-bukan ni, bukan. Hawa nafsu dalam konteks kita ini adalah merasai wujud diri, iaitu keakuan. Jadi, kalau ayahanda bonda memang tak buat maksiat, rambut selai pun tak nampak, anak kata betapa tutupnya auratnya, alright, mengumpat tidak, hanya basah dengan zikir saja lidahnya. Okey. Kemudian haji dan umrah telah disempurnakan dengan jayanya. Solat berjemaah, membaca Al-Quran menjadi rutin hariannya. Dengan suami, ketaatannya sempurna. Dengan anak-anak, kasih sayangnya tidak bertepi. Macam sempurna semua kan? Perfect kan? Okey, cukuplah tu. Okey, cukup tu. Banyak sangat tu. Okey, nanti kembang pula. Dah mengembang dah. Okey. Okey. Tetapi semua perkara itu dilakukan dengan merasai aku pada diri. Tetap dia diperkirakan hamba hawa nafsunya. Anda faham tu? Walaupun seluruh manusia kata dia ni keramat hidup, aku tak pernah nampak dia tak semayang. Kalau tak pernah orang minta sedekah kat dia, dia akan bagi sedekah penuh dengan 1001 kebaikan. Nak menyenaraikan 3 salah dia pun tak nampak, seakan-akan terlindung daripada melakukan sebarang perbuatan yang dosa dan noda. Itu pada pandangan manusia kan. Manusia nampak tak dia ada keakuan diri? Tak nampak kan? Perlakuannya penuh ketawaduan, penuh ketundukan, tak nyata sebarang sifat sombong padanya. Faham ya? Walaupun dia imam, walaupun dia maknanya kaya, orang masyarakat, tapi tak sombong langsung pada pandangan manusia. Tetapi kalau dalam hatinya ada aku, tetap dia itu rugi. Kerana apa? Berhimpun dirinya dengan hawa nafsunya. Apabila tidak ada lagi aku, yang ada hanya dia itu Ar-Rahman, dia itu An-Nur, dia itu Allah, maka berhimpunlah dia, bukan berhimpun, maksudnya meleburlah dia dalam hak Allah. Di situ orang yang beruntung. Faham ya? Jika tidak ada aku, maka hanya ada dia. Dia siapa? Dia Ar-Rahman, dia An-Nur, dia Allah. Maka di situ meleburlah dirinya di dalam hak Allah. Beruntung. Pertama. Yang kedua, kalau ada aku, maka menyatulah dirinya dengan, berhimpunlah dirinya dengan hawa nafsunya, maka dialah rugi. Jadi pengajian mengecapi tauhid adalah bukan pengajian membicarakan tentang tauhid semata-mata, tapi ialah pengajian untuk apa dia? Meleburkan, membuang aku. Pengajian tauhid bukan pengajian untuk menunjukkan kita baik, tapi untuk membuang aku. Tiba-tiba nak masuk pengajian Nur ala Nur ni, ada beberapa saranan yang kita diminta untuk buat. Antaranya pakai serban, antaranya pakai baju Melayu, tidak lagi pakai t-shirt. Ustaz, kata pengajian tauhid ini bukan pengajian nak tunjuk baik, tapi kenapa suruh pakai serban? Bukan pakai serban ni orang nampak aku baik, tapi aku tak baik. Di situlah ujiannya.
subjek matternya adakah masih terbelenggu dengan kemuliaan, dimuliakan dan memuliakan, ataupun subjek matternya adalah benar-benar tenggelam dalam nur dengan cara menjaga adab seperti mana yang diminta. Nampak tak? Jadi bila pakai serban ni, orang cakap, bang, dah taubat ke? Oh, main kasar sungguh. Bang, dah taubat ke serban ni? Di situ ujiannya. Jadi paling-paling pun kita senyum. Kalau orang tanya berkali-kali, adab dalam majlis ilmu. Bukan soal kemuliaan, dimuliakan dan memuliakan, tapi soal adab. Kenapa nak jaga adab? Mudah-mudahan ada asbab limpahan nur. Dah. Jadi kita pun tak rasa kita ni merah-merah pipi. Jalan pun nampak, center tak center ni. Ekor panjang tak panjang ni. Tak ada dah. Nampak tak? Dia peringkat awal memang akan rasa macam kebas-kebas je ni. Kebas dia pakai jalan. Tambah pula Abang Lang pakai. Memang bida'ah lah hidup dia tu. Maknanya tak pernah dia buat pakai serban. Tak pernah dia buatnya. Dia pun pakai serban pula. Waktu first time tu, elok tak elok ni? Tanya Kak Lang. Kak Lang elok lah. Contoh ni dialog tak berlaku je. Dialog tu saya yang main dialog kan. Tak berlaku Kak Lang kan? Tak berlaku kan? Macam tu. Tapi memang saya minta dalam pengajian kita ni, maknanya saya minta, tapi tak memaksa. Jangan pula nanti duduk kat luar pula. Setiap yang belajar ada kitab, memakai kopiah, sebaik-baiknya ada serban, tidak lagi pakai baju t-shirt, tapi pakai baju Melayu sebab adab. Supaya kita ambil kaedah itu saja. Kaedah pakai baju je, bukan susah mana kan. Tapi bonda saya tak minta lah pakai semua warna oren, pakai semua warna biru, warna hitam, warna putih. Taklah. Bonda pakai seperti mana yang bonda nak pakai lah. Tak kisahlah nak buat macam ni ke, nak buat tanggup sini ke, nak buat pusing-pusing top sini ke, ikutlah macam mana pun. Nak buat ada janggut ke, tak kisahlah. Bonda-bonda sekarang suka berjanggut. Kila-kila janggut dia. Buat tu tak salah. Okay, alright. Kita tak timbul soal bahasa baik ya. Jadi ingat, kalau kita dah meninggalkan 1001 kemaksiatan pada mata manusia, tapi dalam hati masih ada rasa aku, tetap kita hamba hawa nafsu, menjadi orang yang rugi. Tegasnya, apabila seorang berhimpun dengan selain dari Allah, selain dari Allah ni, tulis kat situ tepi, aku. Betul aku. Kita takkan dapat berhimpun dengan pokok. Boleh kita menyatu dengan pokok? Tak boleh. Tak ada menyimpun. Kita sayang macam mana pun pokok durian, kita nak tidur balik rumah juga. Jagalah pokok jaga. Kucing, ada sayang macam mana kucing, kita tidur atas katil kita juga, tak masuk reban kucing. Sayang macam mana pun, nak katanya kita takkan boleh menyatu dengan mana-mana makhluk, melainkan menyatu dengan makhluk yang namanya aku tadi tu. Siapa makhluk yang namanya aku? Iblis. Ana rabbukumul a'la, Iblis kata. Akulah Tuhanmu yang bukan Iblis, keiblisan itu Fir'aun. Itu kalam Fir'aun. Keakuan. Siapa yang mengaku Tuhan, maknanya kemuncak keiblisan Fir'aun lah. Okey, jadi aku. Sebab itulah dalam kaedah bimbingan mursyid, dulu saya dah pernah sebut, latihan dia tidak sebut aku. Paling-paling pun amba, saya. Saya ni sahaya. Hamba sahaya. Orang Kelantan, amba nak klik dulu. Amba. Kalau orang Terengganu, amba. Tapi kalau bahasa yang biasa, saya. Tak sebut aku. Ataupun sebut kami, kita. Ataupun sebut kawan. Orang Johor, kawan nak ke mana? Orang nak berada. Ataupun orang Perak, teman ni nak khabar, nak sapu kepala Abang Black.
ha. Tengok-tengok saya tertengok je. Teman ada permintaan Abang Black nak sapu kepala Abang Black. Tak apalah tu. Okey, jadi tapi ditukarkan dengan bukan aku, latihan. Supaya apa? Supaya tidak ada langsung keakuan. Begitu. Jadi apabila seorang berhimpun dengan selain dari Allah, yang dimaksudkan dengan selain dari Allah ni apa dia? Keakuan diri itu. Atau berpisah dengan bererti berpisah dengan keindahan Allah. Okey. Jadi bila dia menyatu dengan selain Allah, bermaksud dia berpisah daripada Allah. Bila dia bersama dengan keindahan nur Allah, bermaksud dia berpisah daripada selain Allah. Faham ya hubungan dia? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan selain Allah tu? Yang dimaksudkan dengan selain Allah itu adalah keakuan. Jadi kita kena menghancurkan keakuan. Orang yang semakin berumur boleh jadi semakin mudah dihapuskan keakuan dirinya. Boleh jadi semakin menebal. Tapi kita ambil sangka baik, siapa yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya supaya dia merasai lemah dirinya, supaya mudah-mudahan mudah dihancurkan keakuan diri. Tapi siapa yang makin tua, sakit macam-macam, menyombong juga, kena banyakkan doa untuk dia. Kita kena banyakkan doa untuk dia. Tapi nanti kalau nak pakai t-shirt juga, jangan sampai tak datang kuliah ya. Kenapa tak datang kuliah ni? Tak ada serban. Jangan tu pula datang je lah macam biasa. Tak ada masalah. Itu bahagian masing-masing. Saya hanya mencadangkan kaedah yang paling mudah untuk dapat asbab limpahan nur. Kalau saya tak sebutkan, ayahanda, bonda, jemaah semua buat, dapat tak? Tak dapat asbab itu. Tapi oleh kerana saya sebutkan, bila buat mudah-mudahan ada dapat limpahan. Jadi saya minta ke Allah sama. Ya Allah, kalau Kau beri limpahan kepada ayahanda, bonda yang hadir, dapatlah juga kepada saya dalam dimensi kita masing-masing. Itu saja ya. Contohnya gini, kalau kita nak zikir 10,000 kali, sebab kita nak berzikir, dapatlah bahagian itu. Okay? Tapi tidak sehebat kalau guru minta kita berzikir 1,000 kali. Faham? Kita tiba-tiba nak pergi Mekah, nak habis zikir 10,000 kali. Kita nak habiskan zikir. Bagus dah tu, baguslah. Tapi tidak akan dapat menandingi bila kita ke Mekah, guru kata, maknanya awak habislah zikir 1,000 kali. Maka kalau kita jenis tak pandai, Syekh, 1,000 kali je. Saya niat dapat 10,000. Itu kita kalah. Kalau kita pandai seni dia, baik. Maka kita ketepikan niat kita yang 10,000 tadi tu, kita utamakan yang 1,000 tadi. Sebab apa? Nur itu melimpah daripada dada ke dada, bukan daripada kitab yang kita baca, amal 10,000 kita baca. Nampak? Itu rahsia dia. Jadi walaupun lebih rendah bilangannya itu. Jadi sebab itulah antara yang dianjurkan kalau nak pergi haji ke, pergi musafir ke apa ke, jumpa orang-orang yang kita nampak dia orang soleh, tolong pesan kepadaku apa-apa saja kebaikan. Maka dia pesan. Kalau kita mampu buat, dapat bahagian kita. Kalau kita tak mampu buat dan tak buat, kita tak rugi apa-apa. Apa tak? Dan adabnya juga, kalau orang meminta kita untuk berpesan kebaikan untuk dia, walaupun kita tahu buruk kita kat mana, lemah kita kat mana, tapi Allah dah memandangkan pada orang itu dengan pandangan yang baik kepada kita, kita kena bagi juga apa-apa pesan yang baik dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan pesanan yang baik itu dapat juga kepada diriku. Dah. Jangan kata, saya ni baru nak belajar, tak boleh nak cakap. Takkanlah saya nak bagi nasihat. Jangan. Bagi dia nasihat. Ya. Walaupun dengan semudah berselawatlah. Kita nak berselawat, dengan guru menganjurkan kita untuk berselawat, maka takkan sama kita selawat sendiri-sendiri dengan selawat yang dilafazkan oleh anjuran guru tadi tu. Gitu. Memuja guru ke? Tak. Mana ada kita soal puja guru. Soalnya apa dia?
ingin mendapat limpahan nur dengan memenuhi asbabnya. Sama dengan orang pegang kunci kereta. Yang kita sayang keretanya ke kuncinya? Yang kita sayang keretanya. Yang kita masuk dalam peti, keretanya ke masuk dalam peti besi? Yang kita masuk dalam peti besi, kuncinya. Tapi yang kita nak jaga keretanya. Itulah. Yang kita nak nurnya. Yang kita jaga gurunya. Yang kita harapkan limpahan nur itu. Yang kita takzimkan, yang kita hormati guru. Sama je. Kalau tidak, semua kita menjadi pemuja bateri. Boleh tu. Adakah kita nak bateri? Tak. Yang kita nak tenaganya. Tapi yang kita pegang, yang kita bawa perlu kilir bateri. Semua orang menjadi pemuja. Hari ni saya tak jadi pemuja. Handphone saya kat yang. Katalah ni handphone. Pemuja handphone. Sebab kita nak handphone ke? Tak. Yang kita nak fungsinya. Sebab dengan handphone ni kita dapat call isteri kita. Jadi kena faham kat situ. Jadi mana yang sebenarnya kita obses pada handphone ke ataupun pada fungsi handphone tadi? Pada fungsinya. Jadi yang kita obses pada gurunya ke ataupun pada perkara yang melimpah melalui guru. Kena faham situ ya. Jadi kalau orang kata kita, awak ni tak asuk dengan guru, berlebih-lebih dengan guru, senyum je dia. Senyum je. Jangan jawab apa-apa, senyum je. Paling-paling kata, tak apalah kalau awak pandang begitu pada saya, tolong doakan kebaikan untuk saya, mudah-mudahan ia juga menjadi asbab kebaikan untuk awak. Dah. Jangan panjang bicara. Sebab apa? Kita nak kekal dalam nur. Kalau kita panjang bicara, hati keras, nur hilang, gaduh, dah habis, kalah. Macam tu kaedah dia. Letih lah bicara hari ni. Mana kita? Hati mereka terusir jauh dari majlis Allah meskipun badannya sentiasa sedang beribadah, tetapi hatinya keruh dan terhijab. Ini kita syarahkan tadi dah. Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan nur untuk meningkatkan darjat hamba-Nya, dinaikkan pada maqam mahmud sehingga mencapai maqam ahad. Ini maqam-maqam yang kita tinggalkanlah. Yang penting perjalanan ni ada dia punya destinasi dia ataupun pangkat-pangkat dia. Di 41 naik 44, 48, lepas tu 51, lepas tu 52, 54, lepas tu Jusah C, lepas tu Jusah B, Jusah A. Lepas tu pencen lah. Tak lebih-lebih pula. Nak katanya dia ada staging dia. Okey ya. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdiri daripada dua kalimah. Pertama kalimah ketuhanan dan kedua disebut kalimah kenabian. Maksudnya Allah menunjukkan yang satu, yakni ketuhanan, mengalir kepada utusannya, seperti firman Allah di surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dalam ayat ini soalnya, adakah Allah berkehendak melimpahkan cahaya kepada kita? Soal. Jawapannya, insya-Allah Allah berkehendak untuk melimpahkan cahayanya kepada kita. Buktinya, kita banyak menyempurnakan asbab untuk mendapat limpahan cahaya tadi. Itu ya. Jadi soal Allah nak limpahkan nur tu, siapa yang Allah kehendaki je. Jadi kita kena berdoa, mudah-mudahan kita dalam golongan orang yang dikehendaki Allah untuk melimpahkan nur. Dan untuk benar kita begitu, buatlah sebarang perkara yang kita niatkan asbab mendapat limpahan nur. Dah. Sehinggalah kita dikehendaki Allah untuk mendapat limpahan nur itu. Sebab ilmu ni memang yahdillahu linurihi man yasha. Ini benda ni, ilmu ni betul-betul Allah yang bagi.
Hebat macam mana kita syarah pun, kalau Allah tak bagi, tak bagi. Ada yang datang kuliah sebab nak menjadi apa dia? Pengkaji, pengkritik. Ada yang datang kuliah nak melaporkan. Ada yang datang kuliah nak tengok hebat mana ilmu ni, membanding-bandingkan. Ada yang datang kuliah sebab apa? Terpaksa. Ada macam-macam datang. Maka kalau niat yang pelbagai membawa natijah yang pelbagai, maka saya mencadangkan, kalau sesiapa yang datang kuliah kita, dulu kita synchronizekan semua niatnya sama. Apa dia? Tagline kita, datang dengan cinta, dalam kuliah menikmati cinta, seusai kuliah menyebarkan cinta. Itu tahun 2015. Tahun 2016 kita upgrading. You need to update your device. Okay, so be up to date. Jadi we are now updating. Bunyi. The modem is ringing. Means we are now updating. So macam mana tahun 2016 ni, datang kuliah hanya semata-mata untuk tenggelam dalam limpahan nur. Dah. Tidak ada lagi datang kuliah dengan sebab nak melaporkan, dengan sebab nak mengkritik, dengan sebab nak membanding-bandingkan, dengan sebab keterpaksaan. Tak. Kalau ada sebab-sebab yang lain yang kita datang ke kuliah, maka saya mencadangkan. Saya minta maaf ya, saya sebut ya. Saya minta maaf ya. Terutama yang ini live streaming ke Bandin? Boleh pause, tak apa. Tapi live streaming ni. Tak apa, teruskan, tak ada masalah. Termasuklah yang live streaming ataupun yang tengok daripada rakaman YouTube. Siapa yang mendengar kuliah kita dengan niat selain daripada dua niat tadi. Yang pertama, datang mendengar untuk belajar bercinta, semasa mendengar menikmati cinta, seusai mendengar menyebarkan cinta. Itu yang kedua, untuk berada dalam, untuk tenggelam dalam limpahan nur. Jika tanpa dua niat tadi ni, saya suka mencadangkan agar jangan dengarlah kuliah kita, dan jangan datang kuliah kita. Datang pun tak perlu, dengar pun jangan. Sebab apa? Saya risau kalau begitu keadaannya, kita hanya menjadi asbab keburukan pada orang lain. Jadi awak ambillah mana-mana majlis ilmu yang awak boleh bersangka baik dengannya, yang awak boleh rasakan berhubungan awak dengan Nabi SAW. Maknanya mungkin bahagian awak bukan dengan asbab kalam kita di sini, dengan kalam orang-orang lain barangkali. Supaya dengar pun jangan. Nanti awak akan lebih banyak bersangka-sangka dan memandang bahagian-bahagian yang dan mudah untuk di hijack pula oleh iblis dan syaitan, sehingga awak pula menjadi tunggangan dajjal untuk mencetuskan huru-hara. Lebih baik jangan. Sebab kuliah kita kerohanian, itulah bicara. Ya, tetapi kalau ada benda tu sikit-sikit mendatang, yang utama dah niat dah dengan dua niat tadi ni, tapi kadang-kadang terdatang juga. Sebab sementara kita ni memang banyak guru, automatik suka membandingkan, tapi kita mujahadah untuk tidak melayani perkara-perkara tu, datang. Itu mujahadah, bukannya purposely. Faham ya? Bukannya purposely begitu. Sama ada yang datang ataupun yang dengar. Begitu. Tapi kalau nak datang juga, cubalah mujahadah dengan dua niat itu, sehingga tidak ada niat-niat yang lain. Kalau nak dengar juga, cubalah dengan niat yang sama, bukan dengan niat-niat yang lain. Sebab kita hanya nak menjadi asbab kebaikan dengan sentiasa bersangka baik dan mendoakan yang baik kepada semua hamba umat yang terbaik. Kepada semua hamba Allah dan umat manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Tegasnya, nur Allah turun dari Allah ke Muhammad menjadi nur Muhammad. Nurlah yang menjadi penerang sehingga kelihatanlah hak dan wajah Allah, terlepaslah dari serba aku. Garis kat situ, serba aku. Ilmu aku, isteri aku, kereta aku, rumah aku, anak aku. Lagi?
Jawatan aku, pangkat aku lagi, harta aku lagi, semua aku ni, serba aku ni buang. Tapi nanti lepas ni, kereta siapa ni? Kereta dia. Isteri siapa ni? Isteri dia. Isteri pun udah paling gelapur mahkamah syariah pula, Tuan Kodi. Suami saya kata saya ni isteri dia, talak jatuh tak jatuh. Alah. Faham? Bicara ni bicara hati, bukan bicara jasad. Bicara jasad, ini isteri siapa ni? Isteri saya. Ustaz tak buang lagi keakuan. Aduh, pening. Itu ke syariat dan hakikat tu kena faham huraian dia macam mana terlebih dahulu, baru boleh kita fahami dengan sewajarnya bicara kita dalam kitab Nur ala Nur ni, ya. Dia buang serba aku. Sebab apa boleh terlepas daripada serba aku? Sebab semuanya tenggelam dalam nur Allah. Sehingga dengan nur Allah kita merasai berhadap-hadapan dengan wajah Allah. Jangan faham wajah-wajah ini, ya. Wajah ni adalah pada memahami berhadap-hadapan, penuh kenikmatan, penuh kegembiraan. Seumpama anak bila bersalah, dia mengharapkan kemaafan daripada ibunya, maka dia hadap, muka pun sedih. Macam muka SRK, sedih. Muka kesian. Jadi maknanya berhadap-hadapan. Jadi maknanya bila kita semua tenggelam dalam nur Allah, kita semua merasai berhadap-hadapan dengan Allah. Jam tu betul tak betul ni? 12.30. Betul? Okey. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sentiasa dalam memandangnya. Jadi kita tak nampak dah baik aku, buruk aku. Kita nampak apa dia? Semuanya tenggelam dalam nur. Maka kalaupun terjebak dengan keburukan, segera bertaubat. Kalau dalam kebaikan, tidak berasa baik pada diri. Sebab semuanya nur yang menjadi penerang sehingga kelihatan hak dan wajah Allah. Maka tak timbul lagi soal kemuliaan, dimuliakan, memuliakan. Semuanya adalah soal nur ala nur. Di sana baru benar-benar kembali kepada Allah, dan di sana pula seorang hamba tetap berasal pada hak Allah. Benar-benar kembali kepada Allah, itu yang maksud matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Yang ni apa dia? Mati tu sebenarnya bukan kita mati ni kojol tu, bukan. Mati ni maksudnya kembali. Maka kembalilah kamu kepada Allah sebelum kamu dikembalikan. Atau mati sebelum dimatikan. Mati sebelum mati. Maksudnya apa? Kita bersegera ni kena faham secara bidalan, ya. Kita kena segera, untuk koma, ya, menyatu dengan Allah sebelum kita dikembalikan kepada pengadilan Allah. Yang ni bukan menyatu dengan Allah tu maksudnya apa? Menyatu dengan nurnya, sifatnya. Caranya bagaimana? Dengan memegang nur Muhammad. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti Nabi Muhammad, syariatnya dan hakikatnya. Begitu. Itu maksudnya kembali kepada Allah. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pada orang fiqh, ayat ini disebutkan apabila kita mendapat kabar kematian ataupun kabar musibah walaupun tidak bersifat mati. Saya accident lah tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan faham aku tak matilah, aku hanya accident. Tak. Inna lillah ni adalah kalam untuk musibah. Itu orang fiqh. Orang tasawuf, dia bersebut dia inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa dia? Anjuran untuk bersegera kembali menghadap Allah dengan menyatu bersama nur Allah melalui jalan nur Muhammad, melalui mengikut bimbingan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu orang tasawuf. Menyebabkan nanti kalau kita dengar mana-mana kuliah, bila qala Allah Taala inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sebagai mukaddimah kalam beliau, kita jangan menyangka Syekh ni mula-mula sekali dah fikir orang mati dah, kan? Ini dan bicara yang berbeza. Okey, ya? Kembali kepada Allah. Okey. Dan kalau tak nak kembali kepada Allah pun, memang kita hak Allah. Jadi korang ajar tak? Awak tak nak kembali kepada Allah,
Kalaupun awak tak nak kembali kepada Allah, ia tetap tidak mengubah hakikat bahawa awak itu hak Allah. Jadi kalau hak Allah, tak nak kembali kepada Allah, kau ngajar. Tu kau ngajar tu. Awak anak saya. Tak best. Awak isteri saya. Awak kena kembali bersama saya, bukan duduk dengan mak bapak awak. Macam mana mak bapak? Boleh faham ya? Isteri anak perempuan ni kau dah kahwin, siapa punya? Syariatnya suami dia lah maknanya. Okey. Jadi isteri itu tak nak, saya nak duduk dengan mak ayah saya. Nusyus tak isteri tu? Macam mana? Peguam? Macam mana ya Arif? Nusyus kan? Walaupun kembali ke rumah mak bapak kandungnya. Sebab apa? Dalam syariatnya, dalam fiqh, isteri adalah diperkirakan sebagai hak suami. Begitu. Tapi kalau suami nak pergi mak bapak dia, isteri, abang kembali, abang hak saya. Hey, no way man. Sebab suami memang ada pertanggungjawaban terhadap ibu dan ayahnya. Ini yang menjadi masalah konflik keluarga gini je sebenarnya. Pasal mak bapak je. Duduk dengan mertua, duduk dengan ni. Jadi pada syariatnya letak pada sistem fiqh. Penyatuannya pada nur. Ada baik ya nanti. Selagi tak kembali kepada nur, selagi itulah gaduh. Tak puas hati sana, tak puas hati sini. Cukuplah tu. Cukuplah tu. Tapi kalau perlu kepada berasing rumah, asinglah rumah sebagai ikhtiarnya. Gitu. Habis. Jadi tetap hak Allah. Jadi kalau anak tu tak nak kembali kepada kita, kereta tu kita punya, tapi kereta tu dia nak rider, dia jalan sendiri pergi ke kit. Tapi kita dah belilah kereta naik rider tu. Faham tak kit? Nama dia kit kan? Kit nama kereta tu. Nama tuan dia siapa? Peter. Michael. Michael. Tengok tak naik rider? Ke tengok Suria pakai hitam? Yang nenek je. Ala-ala kereta yang lampu tu. Nama orang tu Michael. Okey, jadi kita dah beli kereta tu, kit. Kit tu, okey, nak rider tu pandai berjalan sendiri. Kita dah beli. Dia balik ke Michael. Kau ngajar kereta ni. Kau ngajar kereta kau aku punya. Michael kata tak nak, aku nak ke dia juga. Kau ngajar, letupkan contoh. Jadi kita ni kalau kita nak memandang wajah Allah ataupun kita tak nak kembali memandang wajah nur Allah itu, kita tetap hak Allah. Jadi kalau kita sudi kembali, bermaksud kita sedar kita hak Allah kena kembalikan kepada yang berhak tadi. Kalau kita tak nak kembali kepada hak Allah, tak nak kembali kepada Allah, dia tetap tidak menafikan bahawa kita ini hak Allah, derhaka kita kepada Allah. Maksud macam tu. Jadi sama ada kita nak sudi memandang kembali kepada nur ataupun tak sudi kembali kepada nur, kita tetap hak Allah. Cumanya kalau kita tak sudi kembali kepada nur, kita kurang adab dengan siapa? Dengan Allah. Dah kurang adab dengan Allah, mengharap syurga Allah pula tak malu. Gitu. Jadi ada pilihan tak kita untuk berjalan nur ala nur ni? Sebenarnya tidak ada pilihan. Kenapa tak ada pilihan? Sebab Allah mencipta kita untuk membahagiakan kita. Maka jalan-jalan kebahagiaan Allah tak bagi pilihan. Allah menciptakan kita untuk membahagiakan kita. Maka jalan untuk menuju kebahagiaan Allah tak bagi pilihan. Pilihan yang ada satu je, kena kembali kepada nur. Dan Allah Ta'ala kata, yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberi nur kepada kepada hamba yang Allah kehendaki. Tak ada pilihan. Tapi kalau tak ambil pilihan Allah, bermaksud kita memilih kemudaratan. Ini bertauhid. Yang Allah bagi banyak pilihan, fiqh. Fiqh macam-macam pilihan. Awak nak kahwin macam mana, kaedahnya banyak pilihan. Banyak pilihan. Tapi asalkan sepenuh rukunan syarat lah. Nak kahwin pakai jubah ke, pakai jubah labur. Nak pakai baju Melayu ke, kat masjid ke, kat dewan ke, pilihan. Awak nak puasa ke, macam mana, pilihan.
Tapi kena sempurnakan rukun dan syarat. Maksudnya nak puasa duduk kat rumah saja, pilihan. Nak puasa iktikaf kat masjid pun pilihan. Banyak pilihan. Fardu fikah. Tapi pada tauhid Allah tak bagi pilihan. Sebab apa? Keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan adalah iktibarnya pada tauhid. Maka jalan keamanan pada dimensi tauhid adalah nur ala nur. Tak ada jalan lain dah. Yakni menghadap nur Allah. Base. Last sekali, untuk mencapai faham itu hendaklah membanyakkan zikrullah. Zikir kepada Allah menyuburkan roh, seperti halnya makanan yang berguna untuk menyuburkan jasad. Dengan zikrullah, roh si hamba insya-Allah akan dikirim Allah dengan faidul ilah. Faidul ilah ni disebut limpahan dari Tuhan. Kalau dalam bahasa mudah, limpahan ketuhanan. Tapi dia faham, ada faham limpahan ketuhanan tu faham lain pula. Faid tu adalah limpahan ilah dari Allah lah kita panggil. Nak fahamnya limpahan nur Allah lah kita faham macam tu lah. Nak mudah faham. Okey. Yakni hadiah dari Allah berupa hidayah, taufik dan ilham. Nur tu, confirm tu nur tu. Ya. Lalu terbuka hijab. Jadi adakah kita membuka hijab? Tak. Allah yang membuka hijab dengan faidul ilah. Jadi kita hanya buat apa? Zikir. Maka bila kita berzikir, jangan fikir pahala, jangan fikir ganjaran, jangan fikir aku baik, banyak berzikir, bilangan, tak. Dalam zikir tu tenggelam, ya Allah, limpahkanlah kepada kami faidul ilahi. Al-faidul al-ilahi atau faidul ilah, maknanya limpahan. Sehingga dengan asbab limpahan yang engkau berikan, terangkat hijab. Siapa yang mengangkat hijab kita? Kita ke? Tak. Allah yang angkat hijab kita. Apa yang kita buat? Zikir saja. Nak zikir tu berpeluh tak? Kena ambil wuduk tak nak berzikir? Tak. Kena tutup aurat tak nak berzikir ni? Tak. Kena suci hadas kecil hadas besar tak nak zikir ni? Tak. Perlu kaedah tertentu ke? Tak. Ada syarat yang terkhusus ke? Tak. Ada masa tertentu ke? Tak. Ada kena bersama dengan orang tertentu ke? Tak. Ada kaedah yang terkhusus ke? Tak. Satu-satunya ibadat yang tidak ada peraturan, melainkan semuanya diberi kelonggaran, zikir. Asal saja niat kerana Allah dan tidak bertentangan dengan keumuman syariat yang difahami secara daruri, yang maknanya maklum fid din bid darurah, maknanya yang kalau zikir dengan perempuan apa semua tak boleh lah, sebab itulah difahami bertentangan dengan syariat, itu zikir. Dengan zikir. Jadi maknanya kalau hadas besar hadas kecil tak suci, hadas besar mana boleh berzikir. Tinggal lagi jangan nanti hari Selasa nanti bonda semua datang zikir free hair pula. Buruk benar rambut tu. Berbuah habis dah. Contohnya. Sebab apa? Sebab adab majlis bertumbuh dengan orang begitu. Tapi kalau kat rumah nak buat amalan-amalan zikir tak kisah. Pakai yang simple pun tak apa. Malah ambil wudu. Bangun-bangun. Kita dalam qiyamul-lail tak semestinya kita solat tahajud. Yang penting kita qiyam, bangun malam. Jadi kalau kita terbangun malam nak ambil wuduk susah kan? Susah, aka malas. Kalau kat Jordan dulu boleh buat alasan ya, sejuk. Tak bala yang sejuk, sejuk. Kat Malaysia ni, lepas tu kat Jordan dulu, ya Allah, kalau aku kat Malaysia mesti akan ambil wuduk bersemayam, tapi sejuk ya Allah, maafkanlah aku. Tak dapat tahajud ya Allah, ambil selimut balik. Balik Malaysia sebetul juga. Sebab itulah hadis Nabi SAW, umatku akan dibangkitkan dalam keadaan cahaya berseri-seri, kesan dari wuduknya yang sempurna. Kenapa dia sebut wuduk, bukan sebut solat? Ada macam-macam. Sebab wuduk itu susah. Kalau lah bangun-bangun tengah malam nak sembahyang tahajud, tak perlu berwuduk. Oh, mudah. Bangun, duduk bersila sikit, hadap kiblat, Allahu Akbar. Duduk je kan, sembahyang sunat boleh kena wajib berdiri tak? Tak wajib. Tak, kalau macam tu lah, semua orang setiap malam boleh tahajud. Bangun-bangun kencing, nak ambil wuduk pun malas. Betul tak? Betul lah tu.
Okey. Jadi apa nak cakap tadi? Apa tadi? Zikir. Okey. Jadi bangun malam tak solat pun tak apa. Kalau solat lebih baik. Tapi katalah tak larat, letih dan sebagainya, bangun, ya Allah, aku nak berzikir. Dengan asbab ini, mudah-mudahan dengan asbab zikirku dapat limpahan nur daripada-Mu. Berzikirlah. Qul huwallahu ahad ke, la haula wala quwwata illa billah ke, apa saja zikir. Zikir kejap. Paling-paling pun, ya Allah, letih, ya Allah, nak zikir panjang pun ngantuk sangat ni. Al-Fatihah untuk semua guruku. Seperti mana Engkau berikan pada guruku, berikan juga kepadaku. Al-Fatihah. Dah. Lepas tu ambil selimut balik, tidurlah dengan aman. Susah tak susah? Tak susah. As a starting point. Dalam mula starting point tu, nanti akan adalah kemudahan untuk kita bangun 2 rakaat dulu ke, baca Quran ke, apa ke, ikut follow the flow. Nikmat bila benar-benar berada dalam pentadbiran Allah. Tapi kena mula yang mula-mula dulu. Yang first tu je kita mula. Macam start enjin lah. Kita pusing kunci tu selama-lama pusing kunci ke? Tak. Pusing kunci bunyi. Apa start enjin kata. Nak pusing lagi kunci tu, tak pusing dah. Kalau nak tarik enjin mesin rumput, tarik sekali tu je. Bila mesin dah jalan, follow the flow. Itu je berjalan dia. Nak katanya mudah, tapi jangan diambil mudah. Lalu terbuka hijab. Dengan demikian akan mendapat hakikat wujud Allah yang tidak didapat oleh orang awam. Tapi di sini kena faham, bukan niat kita tak nak jadi orang awam dan nak jadi orang baik, bukan. Ni just nak faham. Maknanya apa dia? Kalau dalam pekerjaan kita nak meningkat, takkanlah dalam hubungan dengan Allah kita tak nak ada peningkatan. Jadi kalau mati sebagai seorang awam, maka dia mati bukan sebagai VIP. Kalau tak mati sebagai VIP, syurga ni tempat orang apa dia? Syurga tempat orang VIP. Takkan kita expect orang-orang biasa boleh masuk syurga? Ini bidalan, dia faham ya? Kita kena mati dengan status VIP, iaitu mati bukan sebagai orang awam. Kalau tidak orang awam, orang apa? Bukan orang hebat, tapi orang yang ada limpahan nur. Itu VIP-nya. Dekat akhirat nanti, segala pangkat duniawi tak diambil kira, melainkan kalau orang itu ada nur. Syurga adalah tempat yang terindah. Contohnya dekat airport, apa, kompleks bunga raya ke bunga anggerik kompleks bunga raya. Boleh tak kita minta request ke MAS, saya nak landing dekat bunga raya, boleh tak? What type of VIP you have? What type of VIP? Are you Datuk Seri? I'm nobody, so no way. Why? Because you are nobody. Why? Hey, you are nobody, stupid dumbbell. Nampak tak? Jadi bunga raya tu kalau VIP tak VIP boleh guna tak? Tak boleh guna. Lounge pada dua ya kan? Satu lounge yang kita ambil business class, satu lagi lounge yang VIP punya kan? Jadi ada tahap-tahap dia. Jadi sama juga dengan syurga. Syurga tempat orang VIP. Kenapa pula dalam agama kita nak tak apalah, saya ni orang awam saja, biarlah. Ini orang-orang zikir-zikir ni untuk orang-orang khawas. Orang-orang bagus, orang baik. Saya ni orang awam saja, biasa-biasa saja. Nampak macam tawaduk kan? Tapi sebenarnya subjek matternya Allah ke diri? Subjek matternya diri. Itu yang terlajak sombong. Udahlah, awak tak ada apa-apa, sombong pula lagi. Apa tak? Jadi kita kena buang stigma, aku nak jadi orang awam saja. Tak. Kita tak nak jadi lagi orang awam. Kita nak jadi apa dia? Nak jadi orang awam yang memenuhi asbab mendapat limpahan nur. Akhirnya mudah-mudahan Allah memperkirakan kita tidak awam lagi di akhirat, tapi Allah memperkirakan kita sebagai seorang yang ada limpahan nur, VIP di padang mahsyar. Maka yang VIP-VIP ini yang akan dipanggil. Di kalangan VIP-VIP ini, yang paling VIP adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu dah memang bonus ke VIP-an.
tetapi dengan syarat ada nur. Kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak ada nur, tetap sama juga seperti yang lain. Di dalam fahamnya begitu. Hakikat yang berlaku, la haula wala quwata illa billah, semuanya dalam takluk ilmu Allah yang tidak bertepi. Boleh faham ya? Saya rasa itulah perbincangan kita pada pagi ini. Maknanya berat rasanya bicara kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tolong sama-sama kita sentiasa menghadiahkan Al-Fatihah kepada semua guru kita, kepada semua yang pernah membimbing kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi asbab kebaikan untuk mereka, seperti mana kita mengharapkan mereka itu asbab kebaikan untuk kita. Jadi baru kita memahami dengan mata hati, dengan limpahan ilahi tentang dimensi nur ala nur. Maka kepada semua guru kita, para mursyid dan para masyayikh kita, mudah-mudahan tetap dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah, limpahan nur yang benar, limpahan kasyaf dan petunjuk yang benar, berada dalam, tenggelam dalam nur. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kebaikan untuk mereka, dan mudah-mudahan mereka juga menjadi asbab kebaikan untuk kita, dan kita semua menjadi asbab kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ada tak kitab selawat yusriyah tu? Selawat yusriyah ala khairil bariyah. Dia selawat kecil. Saya rasa kalau yang jemaah yang baru datang belajar kitab Nur ala Nur, rata-ratanya tak ada. Okey, jadi saya bercadang start daripada minggu depan, semua orang tolong miliki kitab tersebut. Abang Lang nanti order Abang Lang ada stok lagi Abang Lang? Banyak lagi ke sikit? Banyak lagi Okey, tapi order. Kalau tak cukup, Abang Lang buat secukup rasa saja, tak ada lebihan lagi. Okey, siapa yang tak ada kitab selawat yusriyah ala khairil bariyah yang dibuat oleh guru kita Syekh Dr. Yusri dekat Jabal Muqattam dekat Kairah, Mesir. Okey, ia adalah selawat yang beliau karang berdasarkan kepada nama-nama Allah yang 99. Daripada nama-nama Allah 99 itu beliau mengarang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali kuliah kita Nur ala Nur, kita akan baca 7 nama Allah yang telah diolah dalam bentuk selawat kepada kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukadimah. Okey, dan kalau ada masa sebagai penutup kita tambah lagi. Tapi yang penting kena disandingkan buku tu. Itu yang bonda pegang tu, yang tu bonda pegang. Kitabnya besar tu. Jadi siapa yang tak ada tolong order dengan Abang Lang ya. Mana minggu depan kita mula baca. Okey, 7 ataupun 3, ikut timing jugalah. Ikut timing juga. Okey, selawat. Okay, rasanya itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Semoga kita tambahkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.